Baik, kita bersama di segmen Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di Rampai Pagi bagi perambahan Brunei semantik dan akal budi masyarakat Melayu Brunei. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Aini binti Haji Karim, penolong Profesor Kanan, Program Bahasa Melayu dan Linguistik, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Iya, jadi Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, Intan, Nurintan. Ya, Alhamdulillah. Baik Doktor ya, sebagai mukadimah, mungkin Doktor boleh jelaskan serba sedikit mengenai dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini dan mengapa Doktor memilih perambahan Brunei sebagai tajuk perbincangan kita ni. Okey, terima kasih Nurintan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ya. Untuk sebagai pembuka bicara, saya akan menjelaskanlah serba sedikit berkenaan dengan kenapa saya memilih perambahan Brunei untuk kita bicarakan pada pagi ini. Ya. Mungkin Nurintan pun tahu apa perambahan Brunei, Muammar? Ya, tahu kira perumpamaan, apa kata-kata kiasan untuk mungkin. Betul Doktor. Ya, insyaAllah. Jadi kenapa saya pilih? Kenapa perambahan Brunei ini adalah satu bentuk bahasa figuratif ataupun metafora Melayu, merupakan tinggalan khazanah yang bukan material, tinggalan orang-orang tua kita pada masa dulu. Pada masa dulu memang perambahan ini selalu diselitkan dalam perbualan harian dan juga yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Namun sekarang ini kita lihat perambahan Brunei ini semakin mungkin hampir menghampiri kepupusan dan saya mendapati juga hanya sebahagian perambahan itu saja yang masih kita gunakan. Betul. Sebagai saya teruskan, saya akan menjelaskan lagi. Silakan, jadi Doktor. sebagai salah satu bahasa figuratif yang khusus mencirikan bahasa Melayu Brunei, perambahan Brunei ini merupakan salah satu budaya bukan material yang mengandungi kompleksiti, intelektualiti yang merangkumi, yang di dalamnya itu merangkumi segala pengetahuan, kepercayaan, nilai moral, undang-undang, adat, kebiasaan dan sebarang kemampuan ataupun habit perlakuan kita masyarakat Melayu Brunei. Secara umum sebenarnya perambahan Brunei ini dikategorikan sebagai metafora Melayu tadi seperti yang saya katakan, bukan saja digunakan secara eksklusif di negara Brunei Darussalam yang merentasi situasi formal dan tidak formal, tetapi juga menggunakan kosakata dialek Melayu Brunei. Jadi itu yang berlandaskan pernyataan ini, itu sebenarnya saya berminatnya untuk membincangkan ini juga. Di samping itu kalau kita panjang lebar sikit. Boleh, silakan. Lazimnya masyarakat Melayu ni kan termasuk masyarakat Melayu Brunei lah, memahami makna tu sebenarnya semantik atau makna bahasa tu bukan sekadar memahami urutan perkataan itu. Bukan hanya susunannya, berdasarkan susunan, tetapi bahasa bagi masyarakat Melayu itu bermaksud lebih daripada itu, yang merupakan pemaparan tingkah laku melalui bahasa tadi dan jiwa penuturnya sekaligus mencerminkan akal budi penuturnya. Tambahan pula, makna bukan saja terhad kepada makna tersurat, malah makna tersirat juga, ada makna tersirat. Jadi menurut Profesor Nur Hasim Jalaluddin, makna tersirat inilah yang menjadi salah satu ciri bahasa Melayu itu istimewa. Yang jadi tidak terkecualilah masyarakat Melayu Brunei kita. Jadi tambah lagi sikit. Jadi ungkapan metafora dalam perambahan Brunei sama ada pantun ke syair dan sebagainya tadi memerlukan mata hati kita, mata hati untuk kita mentafsir. Artinya memerlukan kognitif yang tinggi untuk kita mentafsir apa maksud perambahan tadi. Macam bukan yang tersirat tadi. Itu yang memaparkan akal budi kita tu, akal budi masyarakat Melayu Brunei. Jadi Doktor, kalau kita ni kenal di mana perambahan Brunei ini memang kalau zaman-zaman dulu memang perambahan Brunei memang digunakan untuk mendidik anak-anak. Jadi mungkin boleh Doktor berikan contoh antara perambahan Brunei ini. Maksudnya yang contoh-contoh ayatnya.
ayatnya. Jadi mungkin yang saya tahu doktor antaranya amai tangan. Amai ini tangan. memang perambahan Brunei ya. Jangan luar amai tangan. Jangan selalu apa ni orang tidak duduk diam suka lah. Memegang barang-barang selalu menjakau-jakau barang lain pula. Jadi itu antara perambahan Brunei jadi doktor. Mungkin ada lagi antaranya doktor dapat. Banyak, memang banyaklah dari segi aspek pengajaran, kadang-kadang tingkah laku ataupun dari segi perasaan macam jauh hati ke ataupun apa ataupun macam untuk menunjukkan ini macam ambuyat dingin, akal menempurung. Betul. Jadi ada banyak sebenarnya. Memang cukup unik sebetulnya ya. Zaman dulu menggunakan perkataan untuk kira macam berlapik ya. Jangan luan itu. Jadi contoh juga tadi yang saya sentuhkan tadi amai tangan, kita ni tahu amai ni apa maksudnya, tangan itu. Ya, walaupun perkataan itu memang kita ni amai tangan apa itu sebenarnya, tapi boleh kita ni fikirkan apa sebenarnya ingin disampaikan oleh seseorang tersebut. Jadi memang itulah antara perambahan Brunei di mana ada bahasanya, kemanisan di dalam bahasa tersebut ya doktor. Ya, kadang-kadang jangan luan macam akal keremianan ni. Macam jadi apa keremianan ni? Ya, tidak direct lah. Jangan macam si kembuyutan ni macam apa si kembuyutan. Jadi macam selalunya macam apa tadi tu keremian, kalau kata ni macam tingkah laku yang tidak senonoh, macam terlalu berebut makanan ke apa semua macam. Jadi jangan macam akal keremian. Jadi kata-katanya tu manis sebenarnya. Ada berlapik-lapik lah. Tapi kita tidak tahu kadang-kadang katanya macam jangan macam apa sekembuyutan ini, selalu macam apa orang buat selalu kita ikut. Ikut itulah sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang yang perambahan ini jarang sekali kita dengar ketika ini ya. Jadi tadi doktor ada mengatakan di mana perambahan Brunei ketika ini semakin pupus. Jadi kepupusan. Mungkin boleh doktor jelas sedikitlah mungkin apakah punca-punca kenapa ianya semakin pupus? Kenapa ia menghampiri kepupusan? Satu, kita minda memprotekkan masyarakat kita ni kan sekarang ni kita banyak terdedah dengan pelbagai media, pelbagai unsur-unsur luaran lah. Betul. Dan juga sikap anak-anak muda ni memang berbeza dah dengan sikap kita dulu lah. Jadi kadang-kadang orang-orang yang ibu bapa juga kadang-kadang kurang menggunakan juga, jadi mungkin juga tidak diturunkan, dan juga memang generasi sekarang ni kurang berminatlah hal-hal begitu. Tetapi sebenarnya mereka ada perambahan yang baru. Mereka cipta yang diubah. Betul. Kalau dulu apa namanya tu? Sudah gaharu cendana pula. Artinya sudah tahu bertanya pula. Tapi sekarang mereka ubah. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu ataupun menfaham bisai macam yang baru, yang lebih simple dan simple ya. Jadi adakah itu juga sebagai perambahan Brunei yang baru, ataupun sebetulnya perambahan Brunei ini ialah kata-kata yang diukirkan ataupun telah pun diciptakan semasa dahulu? Sekarang ada juga yang dapat dicipta sekarang ada, tetapi kebanyakan tu dicipta di zaman yang dahulu lah oleh nenek moyang kita untuk memberi pengajaran yang menunjukkan masyarakat Melayu itu bersifatnya bersopan santun, hemat. Jadi menggambarkan pikiran yang padat di dalam ungkapan yang singkat supaya berlapik lah. Dan juga tadi telah pun doktor kongsikan tadi kayu gaharu cendana pula. Apa tadi? Jaga haru cendana pula. Jaga haru cendana pula. Jadi kata-kata itu lebih tahu bertanya pula. Kata-kata itu lebih baik daripada kura-kura dalam perahu. Macam tidak ada maknanya itu sendiri. Jadi itulah antara perbezaan di antara akal budi masyarakat dahulu dan dengan sekarang ya, doktor. Dan mungkin dapat doktor kongsikan mungkin apa signifikan kita ni untuk mengetahui dan juga sekaligus menggunakan perambahan Brunei dalam kehidupan kita ni sehari-hari ini. Signifikannya sekejap lah. Ya, doktor. Lompat. Jadi seperti yang kita ketahui kenapa apa signifikan apa tadi
signifikan untuk mengetahui sekaligus menggunakan perembahan Brunei itu dalam kehidupan sehari-hari. Memang perembahan Brunei ini memang diketahui oleh masyarakat Melayu Brunei itu, terutama generasi muda lah, perlu diketahui sebenarnya ataupun digunakan oleh generasi muda. Jadi hal ini kerana dalam perembahan Brunei itu terdapat pelbagai pengajaran, tadi didaktik pengajaran, tindak tanduk dan prinsip-prinsip yang mereka pupuk yang dapat dijadikan iktibar kepada kita. Jadi perlu kita tedahkanlah. Jadi perembahan Brunei ini juga dapat diselitkan dalam membuat teguran, sindiran secara yang berhemah lah, agar tidak menimbulkan kemarahan ataupun rasa tersinggung. Jadi dengan menyelitkan itu, jadi memang sangat pentinglah generasi muda ni mengetahui perembahan Brunei, ataupun bukan hanya perembahan Brunei tapi juga banyak macam peribahasa, kiasan, bidalan dan sebagainya. Jadi cuma perembahan Brunei ini adalah milik kita orang Brunei, khusus orang Brunei. Jadi Doktor, kalau melihat ketika ini bagaimana akal budi Melayu hari ini? Jadi seperti yang saya katakan tadilah, menurut kajian yang pernah dijalankan, hanya sebahagian yang masih mengetahui menguasai bahasa perembahan Brunei. Jadi sebagai perembahan Brunei ini sebagai salah satu cabang sastra lama yang tak kata orang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi berisan kalimat ini teratur, ringkas, padat dengan arti yang tepat. Serta kias ibarat yang tajam sebenarnya mempunyai peranan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Brunei. Tapi itulah seperti yang saya katakan tadi, generasi muda ni kalau bagaimana hal hati budi sekarang ini, itu yang saya katakan tadi. Kita sudah banyak dicipta perambahan ataupun peribahasa yang kadang-kadang memeritkan telinga, menyakitkan telinga yang tidak kena pada ini. Tahu tak apa? Perkataannya. Jadi macam ayolah tadi faham bisanya, kalau Malaysia macam tahu tak apa. Jadi walaupun perkataan itu simple ataupun mudah saja, tapi ianya menusuk ke hati. Tapi kalau perembahan Brunei yang lama-lama ini, walaupun ianya sedikit saja, tapi ia masih lagi nyaman didengar. Sebab dia maknanya itu dalam. Jadi untuk mentafsir tu memerlukan mata hati ataupun kognitif yang tinggi untuk memahami apa yang dimaksudkan. Bukan sekadar mudah terus saja. Jadi itulah antara perbezaannya. Kerana kalau bukan perembahan Brunei tapi peribahasa, kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Jadi kenapa pulut? Sekarang ni pun gastronomi santan ingin kelapa. Ataupun kalau pantun, saya sentuh sedikit kalau pantun. Pisang emas berbelayarnya, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia bawa mati. Jadi menunjukkan di sana masyarakat Melayu dulu tu rajin belayar, suka belayar. Tapi dikaitkan juga dengan kalau kita untuk memahaminya tu sebenarnya bukan mudah. Kita dari pembayangnya tu sudah ada makna yang jelas macam apa tadi pisang emas tu kan bawa belayar. Kenapa dia bawa belayar? Artinya orang menunjukkan belayar. Jadi hutang budi tadi untuk susah untuk kita membalas. Yang maksudnya setimpal lah. Betul. Jadi memang Mak Amarah apabila dan Doktor, apabila kita sama-sama mengkaji mengenai dengan perambahan Brunei ini, memang nilainya memang tinggi sebetulnya kerana ia mengandungi berbagai pengajaran, pendidikan dan ayat-ayat yang dikeluarkan juga memiliki perkataan yang cukup lembut sebetulnya. Dan sopan. Baik Doktor, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin Doktor ada saranan kepada masyarakat Melayu Brunei, terutama kepada generasi muda dalam menggunakan perambahan Brunei ini. Okey. Baiklah Nuritan. Jadi pada pandangan saya sebenarnya generasi muda harus dan perlu mengetahui dan perlu didedahkan akan perambahan Brunei ini. Kerana apa? Perambahan Brunei ini merupakan khazanah yang sangat berharga lah. Dapat digunakan sebagai sarana dan juga alat didaktik dan alat pendidikan dalam memberi nasihat misalnya.
Yang kedua, supaya generasi Melayu Brunei ini mengenali susur galur bahasa mereka, menghargai, mencintai dan sekaligus menggunakannya dalam apa jua situasi. Ada masa lagi? Ya. Ada masa. Jadi saya selalu teringat madah Tenas Effendi yang mencerminkan mengenai akal budi, pemikiran, falsafah dan maruah bangsa dalam mempertahankan bahasa dan bangsa Melayu. Misalnya, apa tanda Melayu bijak? Berpikir dulu sebelum bertindak. Apa tanda Melayu beradab? Berpikir dulu sebelum bercakap. Apa tanda Melayu bertuah? Berpikir dulu sebelum bermadah. Apa tanda Melayu berakal? Berpikir dulu sebelum berbual. Jadi kesemua ni sama ada kita bertindak ke yang menunjukkan dia bijak, beradab, bertuah, berakal tu semuanya tu berpunca berfokus kepada berfikir. Jadi mereka fokus berfikir dulu, apa-apa tindakan kita memerlukan kita berfikir dulu supaya tidak menyinggung perasaan dan sebagainya. Sebab kalau kita melihat sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi ada masa ada satu katanya, kerana apabila kita bercakap tersalah lidah, alamat diri akan berbantah. Apabila bercakap tersalah sebut, alamat yang baik menjadi kusut. Apabila bercakap tersalah kata, alamat timbul silang sengketa. Jadi itu yang memberi kesan kepada diri kita. Baik. Terima kasih Doktor dengan pengongsian kita pada hari ini mengenai perambahan Brunei semantik dan akal budi masyarakat Melayu Brunei, dan kita bersama kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hajah Aini binti Haji Karim, penolong Profesor Kanan Program Bahasa Melayu dan Linguistik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Sama-sama.